Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari. Bersyukur kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah rahmatnya. Dapatlah kita bertemu lagi pada hari ini seperti biasa hari Selasa, kelas Reka Bentuk dan Teknologi bagi kelas murid tahun 5. Sebelum saya mulakan kelas saya, sama-sama kita aminkan doa supaya mendapat keberkatan daripada kelas kita dan dipermudahkan sepanjang kelas kita berjalan, insya-Allah. Sama-sama kamu aminkan doa sama cikgu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak yang mulia, bertemu lagi kita pada hari ini untuk kelas RBT. Jadi cikgu harap kamu telah pun bersedia dengan buku teks kelas buku teks RBT tahun 5. Jadi kelas kita seperti biasa kita gabung kepada 4 kelas, 5 Tun Perak, 5 Tun Fatimah, 5 Tun Mutahir dan juga 5 Tun Ali. Baik, kita akan pergi ke pelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita pergi ke pelajaran hari ini, cikgu nak membawa kamu ke latihan yang minggu lepas. Kita semak dulu Google Form untuk latihan minggu lepas tahun 5, 27 hari bulan 7. Menghuraikan perkakasan yang digunakan. Minggu lepas cikgu ada buat Google Meet dengan kamu. Jadi minggu ni cikgu ada buat Google Meet untuk kelas tahun 6 pula. Minggu sekali lagi, minggu depan cikgu akan buat Google Meet dengan kelas tahun 4. Jadi kamu sekali lagi. Jadi cikgu akan gilir-gilir. Jadi minggu lepas kita dah buat Google Meet. Cikgu dah terangkan kepada kamu lagi 5 perkakasan yang digunakan bersama dengan perisian. Jadi ada 37 respon yang telah jawab. Cikgu minta kamu masuk sebagai tanda kamu hadir. Ya, terima kasih kepada yang jawab, Muhammad Takif dan sebagainya, Nur Damia, Amanina, ramai ni ya. Intan Zafira, Ikram Husairi, Muhammad Haziq. Terima kasih. Dan kita tengok kelas yang seperti biasa, kelas 5 Tun Fatimah antara yang ramai masuk. 17 orang. Ramai-ramai pun patutnya lagi ramai. 5 Tun Fatimah ada 34 orang. Sepatutnya ramai lagi lah. Ini baru separuh. Tun Perak agak sedih. 9 orang je yang masuk. Mungkin mereka tak minat kot. Sama juga Tun Mutahir, Tun Ali 3 orang saja yang masuk. Jadi cikgu harap ramailah lagi yang boleh masuk. Cikgu boleh okey dan jawab. Tahniah kepada yang jawab. Okey, cikgu harap kamu dapat siapkanlah. Kalau tak sempat pun kamu boleh masuk lagi jawab. Ya, supaya dapat cikgu isi sebagai markah PBD kamu nanti. Baik. Itu untuk respon bagi Google Form pada minggu lepas. Jadi untuk hari ini kita ke pelajaran kita semula berkaitan dengan peranti pengaturcaraan yang kita dah perkakasan. Ada 10 yang telah cikgu ajar. Jadi cikgu nak kamu hafal, insya-Allah akan keluar dalam ujian peperiksaan. Baik. Untuk pelajaran hari ini, cikgu nak maklumkan kepada kamu ialah berkaitan lebih kepada hands on. Maksudnya kita kena buat projek, tetapi oleh kerana kita sekarang ni kita belajar secara alam maya, jadi cikgu akan skip dulu topik ni, ataupun bukan topik ni lah, latihan yang ini ataupun standard kandungan yang ini, kerana kita sepatutnya kita kena buat dalam kelas. Ya, bagaimana kita nak buat pengaturan. Jadi susah, agak sukar untuk kita dalam keadaan sekarang ni untuk kita buat projek. Sepatutnya kita ada buat projek
Macam mana cikgu nak tunjuk, macam mana nak buat. Jadi proses kalau cikgu ajar, cikgu tunjuk hanya berlaku satu hala. Jadi sepatutnya kita berada di sekolah, kita akan buat sama-sama dalam kumpulan, dan projek itu lebih agak mudah lah. Jadi cikgu paksa skip dulu projek yang ini. InsyaAllah kalau kita balik ke sekolah, kita akan cuba buat dalam buku teks. Kita akan buat projek yang mudah-mudah menggunakan microbit. Tetapi cikgu nak kita akan terus skip ke standard kandungan yang baru untuk minggu ini, iaitu teknologi pertanian. Untuk yang unit 3 tu, yang bahagian aplikasi tu, kamu boleh buat belajar sendiri, tengok dulu sebagai nota. Bila kita balik ke sekolah, cikgu akan petang balik, kita akan tengok balik. Dengan kekangan sekarang ni susah sikit lah. Jadi kita lebih mudah untuk kita belajar secara teori. Jadi untuk hari ini kita akan pergi ke topik yang baru, iaitu teknologi pertanian, yang mana standard kandungan hari ini sepatutnya kamu di akhir 7.1 reka bentuk teknologi pertanian bandar, kamu akan belajar 7.1.1 menerangkan maksud pertanian bandar. Apa itu pertanian bandar? Dan objektif pembelajaran di akhir pembelajaran, murid dapat menerangkan maksud pertanian bandar. Okey, apa itu pertanian bandar? Kita akan tengok selepas ini ya. Apa itu pertanian bandar? Okey. Okey. Pertanian bandar, kita tengok dalam buku teks, muka surat 64. Penanaman pelbagai pokok di kawasan rumah kita menjadikannya cantik dan menarik. Bagaimanakah jika kita tinggal di tempat yang mempunyai kawasan terhad? Ya, contoh kalau kita berada di kampung, tak ada masalah. Kita boleh tanam pokok di tepi rumah, di kawasan halaman kita, di belakang rumah. Tapi kalau di kawasan-kawasan yang terhad, contohnya di taman-taman ataupun di rumah-rumah kita, rumah flat, rumah pangsa, rumah teres, rumah bertingkat yang mana kawasannya terhad, bagaimana kita nak juga nak menanam tanaman-tanaman yang memberi faedah kepada kita. Contohnya kita tengok di sini contoh pertanian bandar. Okey. Contoh di sini dalam buku teks kita tengok cantiknya, pandai kamu membuat reka bentuk sudut tanaman di rumah kamu Alia. Saya membuat sudut tanaman sayur dan berherba untuk menghias kawasan rumah. Nampak? Mereka ni dia tanam rumah, pokok kari ada. Bagai pokok-pokok apa lagi ada? Sayur, semua lengkuas, semua daun pegaga, pokok ulam pun semua ada. Tapi rumah mereka berada di kawasan antara kondominium ataupun apartmen. Jadi dia buat ada satu sudut untuk tanaman-tanaman. Jadi apa itu tanaman pertanian bandar? Okey, kita akan tengok. Semua pokok di sini ditanam dengan menggunakan bekas. Ya, melalui sistem takungan ini kita tidak perlu menyiram tanaman setiap hari. Walaupun kawasan rumah terhad, kita boleh bercucuk tanam. Jadi ini dinamakan pertanian bandar. Apa itu pertanian bandar? Tengok muka surat yang berikutnya. Pertanian bandar merupakan aktiviti bercucuk tanam bagi menghasilkan tanaman makanan di sekitar rumah yang mempunyai ruang yang terhad. Di flat-flat, di pangsapuri, di kawasan yang tak ada tanah, rumah tinggi, tingkat 20, mana ada tanah. Jadi macam mana kita nak tanam? Jadi nak bagi udara kita, jadi dia tanam dalam bekas ya. Penanaman bandar merupakan aktiviti rumah yang mencatat. Penanaman dijalankan sama ada secara konvensional atau dengan menggunakan teknologi moden. Contoh ruang terhad untuk bercucuk tanam terdapat di kediaman berikut. Contoh-contoh rumah yang boleh dikatakan kategorikan sebagai penanaman bandar, kawasan-kawasan seperti di rumah pangsa. Tu tingkat. Ini contoh rumah pangsa lah yang kamu dapat tengok di sini. Ini contoh rumah pangsa. Jadi dia tanam dekat balkoni dia, nampak. Contoh kawasan tanah lot. Tanah lot maksudnya rumah taman lah. Tanah lot. Jadi kawasannya terhad. Dia terbuat satu kawasan dekat rumah dia, tepi rumah ke,
Macam rumah saya ni pun, tepi rumah saya, saya tanam, isteri saya tanam pokok-pokok bunga, pokok-pokok, kawasan belakang ni kita boleh tanam pokok cabai lah, ada pokok buah-buah kan. Okey, kalau yang kawasan tanah lot ni mungkin ada kawasan yang luas sikit. Kemudian kondominium. Kita tengok di bawah tu ialah kawasan, tu nampak bangunan tinggi-tinggi, kondominium. Macam mana nak tanam? Kan? Jadi dinamakan pertanian bandar. Dia buat dalam bentuk, dalam bekas-bekas. Nampak? Dia buat, dia tanam pokok. Kalau kamu dapat tengok. Kemudian di kawasan rumah teres. Ini rumah teres. Rumah teres, kalau tadi tanah lot sama juga dengan rumah teres lah. Dia boleh tanam kat depan rumah dia tu, nampak? Depan rumah tu sikit pun boleh lah. Ya, kat depan rumah ni boleh sikit. Kemudian kat dalam, kat tepi, kat mana, yang mana kawasannya yang terhad. Jadi inilah dinamakan sebagai pertanian bandar. Kalau dulu, cikgu ingat lagi, arwah Menteri Besar Kedah dulu, cikgu tak ingat, dia Sanusi Jonit kalau tak salah saya, dia ada meminta rakyat-rakyat Kedah menanam pokok padi di atas bumbung-bumbung kawasan-kawasan lapang, di bangunan-bangunan, ya. Tanam tanaman padi lah, bukan tanaman padi, tanam pokok-pokok supaya dapat hijaukan bumi kita. So jadi itu antara pertanian bandar yang mana dapat juga, ya, orang yang berada di kawasan-kawasan yang terhad ni untuk membuat melakukan aktiviti pertanian, ya. Pertanian tak semestinya di kawasan, di kebun-kebun, di tempat-tempat yang lapang, yang ada kebun, di sawah apa semua, tetapi di kawasan-kawasan yang ruang yang terhad juga kita boleh melakukan aktiviti pertanian, dan juga dia ada teknologi dia. Dia bukannya main tanam macam tu, dia ada teknologi, dia ada bekas, kita akan belajar. Dia ada bekas hidroponik, macam-macam yang banyak membantu kita untuk menghasilkan produk pertanian yang boleh dikatakan lebih sihat, lebih bersih, ya. Okey, jadi untuk hari ini kita akan belajar minggu depan kaedah penanaman, ya, secara konvensional. Apa itu pertanian bandar? Ialah merupakan aktiviti bercucuk tanam, dan cikgu akan letakkan latihan. Jadi cikgu nak kamu jawab latihan nanti berkaitan dengan apa itu pertanian bandar. Kemudian kita tengok pula kehebat. Apakah pertanian bandar? Adakah pertanian bandar mampu memperoleh hasil seperti pertanian di kawasan luar bandar? Boleh tak kalau ni mampu peroleh hasil? Boleh dapat hasil tak? Cuba kamu bincangkan. Okey, sayangilah alam sekitar kita, jadikan kawasan persekitaran kita sentiasa bersih dan hijau. Selain daripada kita mendapat hasil, kita juga dapat udara yang bersih dan juga menjaga kebersihan alam kita supaya terpelihara. Ya, jadi bukanlah menjadi satu masalah bagi mereka yang tinggal di bandar, di kawasan-kawasan flat, di kawasan-kawasan apartmen, untuk turut serta menghijaukan bumi kita, menanam pertanian sebagai satu mungkin pendapatan, mungkin ada boleh buat orang kata apa, tambahan kepada sumber makanan kita. Ada boleh buat bisnes, ada boleh tanam kulat ke, cendawan ke, semua tu merupakan sumber-sumber yang boleh dijadikan sumber pendapatan kepada kita. Baik. Jadi itu saja untuk kelas kita pada hari ini. Jadi cikgu harap di akhir kelas ini kamu memahami apa itu pertanian bandar. Apa itu teknologi pertanian bandar yang kita akan belajar selepas ini, ya. Apa itu teknologi pertanian, terutama kita akan belajar berkaitan dengan pertanian bandar. Pertanian tidak semestinya hanya tertumpu kepada luar bandar, tetapi di bandar juga boleh juga kita laksanakan atau hasilkan pertanian yang boleh mendatangkan hasil kepada kita. Jadi cikgu harap yang ini kita akan belajar minggu depan berkaitan dengan cara penanaman, ya. Okey, itu. Jadi untuk hari ini saja kita akan belajar dan kamu faham apa itu pertanian bandar. Jadi cikgu harap selepas ini cikgu akan bagi latihan dalam Google Form. Dapatlah kamu siapkan latihan, jawab betul-betul, dan cikgu doakan
agar kamu semua berada dalam keselamatan dan kesihatan yang baik. Jaga diri, ya, jaga kesihatan kerana ramai rakan-rakan kita ada yang kes rakan-rakan kamu murid-murid SK Sungai Ular ada juga yang positif COVID-19. Jadi teruskan kita jaga langkah-langkah kebersihan, langkah-langkah kita untuk elakkan daripada jangkitan ataupun penyakit pandemik COVID-19 ini. Sentiasa amalkan wear worn, pakai mask, elakkan tempat-tempat yang sesak, ya, sentiasa jaga kebersihan, basuh tangan, basuh, mandi kerap, supaya kita dapat dihindarkan daripada wabak ini, ya. Ada saudara adik cikgu juga di Selangor ada yang terkesan ada terkena jangkitan ni. Jadi sama-sama kita doakan yang terbaik untuk kita semua. Jaga kebersihan, jaga diri, patuhi SOP, jangan pergi mana-mana, ya. Itu saja untuk kelas kita hari ini. Cikgu akhiri kelas kita pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.